Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Amira binti Kamin. Nombor matrik saya 193092. Saya merupakan pelajar tahun 3 Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu Universiti Putra Malaysia. Baiklah, tugasan pada hari ini saya ditugaskan untuk menganalisis aspek struktural suatu karya. Saya telah memilih cerpen Kaduk, Ayam dan Raja. Cerpen ini merupakan antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja merupakan penulisan Zurina Hassan dan cerpen tingkatan 4. Baiklah, saya akan bercerita tentang sinopsis cerpen Kaduk, Ayam dan Raja. Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja mengisahkan perjuangan seorang cucu kepada Kaduk, di mana Hakim, iaitu anak kepada Hasan, beliau ingin mengambil balik hak, iaitu tanah milik arwah datuknya yang telah kalah ketika menyambung ayam dengan raja pada suatu ketika dahulu. Hakim adalah pelajar di sebuah universiti, telah meminta bantuan rakannya Azam, iaitu pelajar universiti dalam bidang undang-undang. Hakim telah meminta bantuan Azam untuk memfailkan kes tuntutan di mana tanah seluas 4 ekar yang telah diambil oleh raja. Dengan itu, Azam telah memfailkan kes dan telah menang dalam kes tersebut dengan penghujahan yang telah diberikan oleh Azam, di mana Azam telah meyakinkan mahkamah bahawa Kaduk menyerahkan ayam Kunani kepada raja tanpa kerelaan hatinya, kerana Kaduk tidak memberikan ayam Kunani itu dengan kerelaan hatinya sendiri, di mana Kaduk telah dianiaya pada ketika itu dan ayam Kunaninya telah ditukarkan kepada ayam yang lain. Disebabkan itu Kaduk telah kalah dalam pertarungan sabung ayam tersebut. Baiklah, hal ini menyebabkan kemenangan berpihak kepada Hakim, di mana Azam telah menang dalam penghujahan tersebut dalam mahkamah. Setelah itu, Hakim merancang untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan syarikat besar yang menubuhkan cawangan di Malaysia dengan nama Rangkaian Jasa Agrikultur atau singkatannya Raja, RAJA, Raja. Hakim menternak ayam bagi menyahut seruan kerajaan yang telah banyak memberikan insentif kepada peternak-peternak yang ingin menternak ayam. Kesungguhannya terbukti apabila Hakim telah membuat perjanjian bank melebihi RM200,000. Hakim terpaksa meminda kertas kerjanya beberapa kali dan hasil bantuan seorang yang berhormat telah menyebabkan bank meluluskan pinjaman tersebut. Hakim telah menggunakan orang tertentu untuk meluluskan pinjaman tersebut. Konflik mula timbul setelah setahun Hakim menternak ayam. Sahabat karibnya telah pulang dari luar negara kerana berkursus dan telah berjumpa dengan Hakim. Hakim telah menceritakan masalah yang dialaminya, iaitu orang kampung mengadu lori ayam yang telah menyebabkan jalan raya di kampung itu rosak. Maka Hakim sedikit kecewa kerana orang kampung mengadu sebegitu. Namun begitu jumlah wang yang telah diterima pula terpaksa digunakan. Hakim telah dibelenggu hutang yang menunjukkan hasil jualan ayam dirbannya sedikit merosot. Dan Hakim menzahirkan penyesalannya tentang memilih ternakan kontrak yang dianggap situasi menang-menang, tetapi keadaan yang sebaliknya pula berlaku. Hakim mula menyedari bahawa dirinya telah dieksploitasi oleh syarikat raja melalui harga dedak dan ubat untuk ayam ternakan hingga hutangnya meningkat. Hakim menganggap dirinya menerima nasib yang sama seperti nasib datuknya ditipu oleh orang lain yang memiliki kuasa. Maka
saya dapat memberi saya dapat faham bahawa menganalisis aspek struktural dalam suatu karya adalah memerhati sesuatu karya berdasarkan struktur konkret atau struktur yang bersifat fizikal, iaitu binaan-binaan fizikal untuk membangunkan karya tersebut. Bagi saya, binaan fizikal untuk membangunkan satu karya adalah seperti tema, plot, gaya bahasa, nilai, pengajaran, watak perwatakan. Baiklah, bagi tema kado ayam dan raja ini adalah tema cerpen ini kesungguhan seorang anak muda menceburi bidang keusahawanan. Sebagai contoh, Hakim berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan projek ternakan ayam walaupun terpaksa menempuh pelbagai cabaran dan rungutan orang kampung, walaupun ini merupakan minatnya untuk menternak ayam yang tidak pernah diceburi sebelum ini. Baiklah, untuk persoalan, saya akan memberikan 4 persoalan. Persoalan pertama adalah keberanian menuntut hak, di mana Hakim, iaitu cucu kepada Kadok, anak kepada Hasan, beliau sangat berani menuntut hak iaitu tanah milik arwah datuknya dengan memfailkan kes melalui sahabatnya Azam. Kedua adalah persoalan memahami selok-belok bidang keusahawanan. Sebagai contoh, Hakim mendapat bantuan agensi kerajaan sebelum menjalankan bidang penternakan ayam yang dirancangnya, kerana Hakim sebelum ini tidak pernah menternak ayam maupun menceburi dalam bidang keusahawanan. Kerana beliau merupakan penuntut universiti yang baru habis belajar. Persoalan ketiga adalah ketaatan terhadap pemerintah. Sebagai contoh, arwah Datuk Hakim, Kadok mentaati perintah raja dengan menukarkan ayam kunani dengan ayam raja atau perintah baginda semasa bersabung ayam, di mana ayam kunani beliau telah ditukar dengan ayam raja, dan kekalahan kepada Kadok kerana ayam kunani itu terlalu kuat dan menentang ayam yang bukan ayam raja yang telah ditukar kepada Kadok. Keempat adalah persoalan penindasan golongan yang berkuasa terhadap golongan yang lemah. Sebagai contoh, syarikat raja mengambil kesempatan dengan menentukan harga dedak dan ubat ternakan hingga menyebabkan Hakim menanggung beban hutang. Maafkan saya, burung. Kemudian terdapat teknik plot. Seperti contoh, Azam bertanyakan kepada Hakim. Okey, baiklah. Watak dan perwatakan. Terdapat 4 watak dan perwatakan dalam cerpen ini, iaitu Hakim, anak kepada Hasan, cucu kepada Kadok, seorang yang berani memperjuangkan hak. Sebagai contoh, Hakim telah memperjuangkan hak tanah arwah datuknya untuk dibuat ternakan ayam. Seorang yang gigih menceburi bidang keusahawanan. Sebagai contoh, beliau telah menternak ayam walaupun beliau tidak pernah menjalankan suatu perniagaan sebelum ini. Seorang yang tabah menghadapi masalah. Sebagai contoh, Hakim tabah mengarungi cabaran dan kegagalan dalam bidang keusahawanan. Watak kedua adalah Azam, sahabat baik Hakim semasa di universiti. Seorang yang suka membantu orang lain. Sebagai contoh, beliau telah membantu Hakim untuk menuntut hak arwah datuknya. Seorang yang rajin menuntut ilmu. Seorang yang prihatin, sangat prihatin kepada kawannya. Ketiga adalah Kadok, atuk kepada Hakim, ayah kepada Hasan. Seorang yang suka bersabung ayam. Sebagai contoh, Kadok bersabung ayam dengan raja. Seorang yang mentaati raja. Sebagai contoh, Kadok sanggup menyerahkan ayam kunani kepada yang diminta oleh raja. Keempat adalah raja, seorang yang suka bersambung ayam, seorang yang suka mengambil kesempatan atau kelemahan orang lain, dan seorang yang seorang yang suka mengambil kesempatan dan kelemahan orang lain kerana beliau mempunyai kuasa. Baiklah, untuk latar masa adalah latar ada 2, latar masa dan latar tempat. Latar masa zaman lampau,
zaman Kaduk, zaman selepas merdeka, zaman hakim yang telah menjalani perniagaannya mentanah ayam. Kedua adalah latar tempat. Mahkamah ialah tempat tuntutan hakim terhadap tanah milik datuknya, arwah datuknya. Kemudian adalah kampung, iaitu orang kampung mendakwa lori-lori hakim telah merosakkan jalan kampung mereka. Baiklah. Latar masyarakat yang mementingkan bidang keusahawanan, masyarakat yang sensitif terhadap keadaan sekeliling, serta masyarakat yang bekerja untuk mencari rezeki. Nilai, terdapat nilai keadilan, nilai keberanian, nilai kegigihan, nilai prihatin, nilai tolong-menolong, dan pengajaran kita hendaklah menuntut hak yang telah dirampas oleh orang lain. Kita hendaklah gigih berusaha dalam melakukan suatu pekerjaan seperti hakim. Kita hendaklah berani menceburi bidang perniagaan. Kita janganlah mengambil kesempatan terhadap golongan yang lemah. Baiklah, bagi teknik pengajaran yang sesuai dan langkah-langkah pengajaran secara ringkas yang saya akan pilih sekiranya saya akan mengajar cerpen ini dalam kelas, saya punya objektif adalah 1. Menyeraikan watak dan perwatakan. Saya telah memilih 1.2 mengenali dan memahami elemen sastra, 1.24 iaitu mengenali dan memahami prosa moden. Saya telah memilih cerpen. Saya pilih 4 roman, membincangkan watak dan perwatakan. Baiklah, dalam industri set saya akan melakukan menunjukkan novel Kaduk, Ayam dan Raja yang akan dipelajari pada hari ini. Saya akan bertanya kepada murid-murid sama ada mereka mengetahui sedikit sebanyak tentang novel ini atau cerpen ini yang telah mereka dengar, sama ada cerita Kaduk atau mereka telah membaca di rumah. Saya akan bertanyakan tentang isu semasa. Langkah 1, saya akan minta murid-murid membuat kumpulan dan saya akan menerangkan secara umum tentang situasi yang kita akan jalankan pada hari ini, aktiviti dan pembelajaran yang akan dijalankan pada hari ini. Langkah kedua, saya akan minta saya akan memberikan satu muka surat kepada setiap kumpulan dan mereka akan membaca muka surat tersebut dan menerangkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam muka surat tersebut. Jika terdapat watak dan perwatakan dalam muka surat tersebut, mereka perlu menulis atau mencatat. Jika tidak ada, mereka perlu mengabaikan muka surat tersebut. Langkah ketiga, saya meminta murid-murid untuk ke hadapan untuk memberikan dan memberitahu watak yang terdapat dalam watak yang terdapat atau mereka telah jumpa dalam muka surat tersebut. Jika ada, mereka perlu memberitahu kepada rakan-rakan dalam kelas. Baiklah, dalam langkah ketiga juga, saya akan menggunakan teknik sketsa di mana saya ingin murid-murid melontarkan dialog yang terdapat dalam muka surat tersebut bagi watak yang telah mereka ambil. Mereka perlu melontarkan dialog dengan kuat dan yakin. Saya ingin melihat sejauh mana mereka memahami watak dan dialog yang dilontarkan oleh watak tersebut. Pada penutup, saya ingin bertanyakan kepada murid-murid apakah yang mereka telah pelajari pada hari ini serta memberitahu pengajaran yang perlu diambil dan pengajaran yang dapat diambil dalam cerpen Kaduk, Ayam dan Raja. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.